Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmat bin Sumardi daripada DBM PTE dan ini rakan sepasukan saya. Saya Muhammad Amir Rakibi bin Muhammad Zakri. Hari ini kami akan membentangkan laporan kajian projek PTE yang telah kami buat yang bertajuk Portable Solar Supply. Jadi rakan sepasukan saya iaitu Amir Hakimi akan membentangkan terlebih dahulu. Dipersilakan. Okey, masalah kajian yang didapati dalam projek PKA kami ini ialah bateri tidak akan dicas, tidak boleh dicas apabila tiada cahaya matahari. Okey, kerana cahaya matahari adalah satu-satunya sumber tenaga yang akan mengecas bateri kami. Kami tidak menggunakan apa-apa jenis input supply untuk cas bateri kami. Yang kedua, penggunaan beban yang terhad seperti kami hanya boleh menggunakan lampu, kipas dan untuk mengecas apa-apa barangan bimbit lah. Yang ketiga, jangka masa yang terhad apabila beban digunakan. Yang bermaksud sekiranya voltage sesuatu beban itu agak tinggi, dia akan mengganggu penggunaan masa, dia akan memendekkan penggunaan masa yang digunakan lah. Okey. Poin yang kedua ialah kajian yang kami hendak lakukan pada projek ini. Kami ingin mengkaji tentang masa penggunaan setiap beban, mengikut jalan kira dia. Contohnya berapa jam sesuatu beban itu boleh digunakan. Yang kedua, mengkaji tentang proses pertukaran tenaga solar kepada tenaga elektrik. Yang ketiga, mengkaji tentang kelebihan dan kekurangan projek terhadap alam sekitar. Kerana projek ini pun menggunakan sumber yang di kita semula lah, lebih kurang lah. Objektif yang kami dapat kaji dalam projek ini ialah kami ingin mengurangkan penggunaan bahan bakar bagi mendapatkan pembekalan elektrik di mana saja. Macam yang kita tahu, penjana yang banyak ada di luar sekarang kebanyakannya menggunakan bahan bakar seperti petrol, diesel dan lain-lain lah. Kiranya dapat membersihkan alam sekitar, menyelamatkan alam sekitar daripada tercemar. Yang kedua, untuk memelihara alam sekitar kerana cahaya matahari adalah sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Yang ketiga, untuk membuat projek yang binaan yang mudah, ringkas dan ringan supaya dapat memudahkan pengguna untuk membawa ke mana sahaja. Okey. Poin yang keempat iaitu metodologi. Yang pertama, reka bentuk kajian. Kami dapat memelihara alam sekitar ketika menggunakan bekalan elektrik di luar. Yang kedua, memudahkan pengguna untuk membawa ke mana sahaja. Tahulah, kerana projek ini ringan dan ringkas lah. Poin metodologi yang kedua iaitu skop kajian. Kajian ini difokuskan kepada pengguna seperti pemancing, orang yang berkhemah dan orang yang gemar melakukan aktiviti luar. Yang kedua, projek ini juga sesuai diletakkan di mana-mana sahaja kerana ini ringan dan mudah dibawa. Poin yang ketiga dalam metodologi ini ialah kajian masalah. Masalah yang terdapat pada portable power supply sekarang yang berada di pasaran sekarang ialah ianya berat dan tidak mudah dibawa. Contohnya macam seperti penjana diesel untuk orang-orang berniaga. Yang kedua, portable power supply yang sedia ada kini tidak masuk alam kerana ianya menggunakan sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui seperti petrol dan diesel.
Yang ketiga, masalah lain bagi portable power supply ialah sekiranya komponen di dalam portable power supply itu rosak, ianya sangat mahal untuk dibaiki dan diganti. Keselamatan dan ketahanan kabel. Komponen-komponen yang terdapat dalam portable solar supplier ia akan mudah rosak. Hal ini kerana portable solar supplier ini mempunyai rangka plastik, maka kebarangkalian untuk berlakunya kebocoran arus adalah rendah dan pengguna tidak akan terdedah pada arus yang mengalir. Komponen dan bahan. Yang pertama, komponen yang digunakan ialah bateri 12 volt. Bateri 12 volt berfungsi untuk memberi bekalan kepada projek dan juga menyimpan tenaga yang diberikan dari tenaga solar. Yang kedua, solar panel. Solar panel berfungsi untuk menyerap tenaga matahari dan ditukarkan kepada tenaga elektrik. Yang ketiga, solar charge controller. Solar charge controller berfungsi untuk mengawal arus yang mengecas bateri supaya tidak overcharge something. Nombor 4, inverter. Inverter berfungsi untuk mengekalkan arus DC menjadi arus AC. Dan 5, soket 13 ampere. Macam kita tahu soket untuk menjadi output AC lah. Okay. Nombor 6, switch untuk menyambung dan memutuskan litar. Meter untuk menunjukkan bacaan voltan dan ampere. Dan akhir sekali, kabel untuk menyambungkan litar kita lah. Okay, seterusnya saya serahkan kepada partner saya sendiri iaitu Rahmat. Poin seterusnya ialah reka bentuk ejek. Reka bentuk yang kami gunakan ia boleh beroperasi dengan sempurna kerana ia mempunyai ciri-ciri keselamatan yang lengkap dan juga lampu penunjuk untuk menunjukkan projek itu sedang berfungsi. Yang kedua, ia juga mudah dibawa ke mana kerana ia ada pemegang dan juga sangat ringan. Yang ketiga, reka bentuk yang kami gunakan ia mengikut spesifikasi reka bentuk yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Seterusnya, saya akan memintakan tentang cartagan iaitu tempoh masa kami melakukan projek ini. Pada April, minggu pertama dan minggu kedua, kami membuat perbincangan tentang tajuk projek ini. Pada minggu ketiga April, kami membuat lakaran awal reka bentuk projek kami. Pada minggu keempat, iaitu minggu terakhir pada bulan April, kami menjadikan objektif projek. Pada minggu pertama ni, kami membuat kandungan di dalam bab 1 serta mencari segala maklumat yang diperlukan untuk membuat laporan bab 1 projek tahun akhir 2DDM. Pada minggu kedua dan juga minggu ketiga, kami membuat kandungan di dalam bab 2 di dalam laporan kami. Pada minggu ketiga dan minggu keempat, kami membuat dan mencari maklumat yang diperlukan untuk mengaid dan juga menulis bab 3 iaitu meteorologi. Pada minggu pertama Jun, kami menyediakan semua peralatan dan bahan untuk projek ini. Kami mencari kedai yang terbaik untuk mendapatkan komponen yang terbaik untuk mendapatkan hasil projek yang terbaik bagi kumpulan kami. Pada minggu kedua hingga minggu pertama Ogos, kami tidak dibenarkan untuk keluar daripada rumah kerana kes harian COVID di Malaysia sangatlah tinggi. Jadi kami meneruskan projek kami pada minggu kedua Ogos. Pada minggu kedua Ogos, kami membuat pengujian projek setelah membuat pendawaian pada minggu pertama di rumah masing-masing.
pada minggu ketiga Ogos, kami menulis segala laporan yang kami telah buat, segala aktiviti untuk dijadikan laporan dalam buku log pada minggu keempat Ogos. Pada minggu pertama hingga minggu keempat September, kami dilakukan pada bulan September dan juga Oktober. Ada juga pembentangan yang kami lakukan di rumah. Pada minggu terakhir Oktober, kami menghantar laporan PTA pertama dan juga kami menghantar buku log kepada penyelia projek kami. Anggaran kos untuk projek kami ialah sekitar RM500. Kami menggunakan bateri 12 volt yang bernilai 170, solar panel 5 ampere yang bernilai RM150, solar charge controller yang berharga RM25. Kami menggunakan inverter DC ke AC yang bernilai RM165. Kami menggunakan soket 13 ampere yang agak berkualiti, jadi harganya RM7. Switch yang kami gunakan berharga RM3. Meter volt dan juga meter ampere berharga RM10, dan kabel secukupnya mengambil jumlah lebih kurang RM15. Jadi total keseluruhan kami ialah RM435, dan termasuk kerosakan yang kami lakukan, projek kami beranggaran RM500. Ini ialah carta ahli kajian kami. Kami bermula dengan mendengar taklimat daripada pensyarah, iaitu penyelia projek kami. Yang kedua, kami berbincang bersama rakan sepasukan dan juga penyelia projek untuk mendapat projek yang terbaik dan juga idea yang bernas daripada buah fikiran masing-masing. Yang ketiga, kami membina idea kami mencari idea untuk melakukan projek ini, seperti reka bentuk yang digunakan, inverter yang digunakan. Yang seterusnya, kami membuat peta kerja. Proposal untuk diserahkan kepada penyelia projek supaya projek kami diluluskan dan kami boleh mula membina semua projek yang kami akan lakukan. Setelah mendapat kelulusan, setelah membuat lakaran awal, kami membentangkan lakaran awal dan juga letas komite kami kepada penyelia projek, iaitu pensyarah kami untuk mendapatkan buah fikiran jika projek kami perlu ditambah baik. Seterusnya, pelaksanaan kami melaksanakan projek ini secara di rumah dan juga secara bersemuka di luar kolej. Setelah projek ini berjaya berfungsi, kami menguji keterusan penempatan projek ini untuk memastikan ia selamat digunakan jika projek ini terdapat di pasaran. Ini ialah batasan kajian. Kajian kami terbatas kepada pengembang aktiviti luar, iaitu kami menasarkan projek ini kepada pengembang aktiviti luar dan juga orang yang memerlukan bekalan arus ulang alik ketika di luar rumah, seperti peniaga pasar malam, dan juga jika mereka pergi mendaki bukit atau pergi bercuti di tepi pantai. Jangkaan hasil daripada projek ini ialah dia dapat digunakan untuk mengecas telefon dan menghidupkan lampu serta menghidupkan kipas jika kita berada jauh daripada bekalan di rumah. Yang kedua, projek ini dijangkakan dapat memelihara alam sekitar kerana ia menggunakan solar untuk mengecas bateri, dan solar ialah sumber tenaga yang boleh diperbarui, dan solar ialah sumber tenaga yang percuma dan juga ia takkan habis. Jadi itu saja untuk pembentangan kami kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.